الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan kepimpinan Masjid Putra Hai, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan tasbih yang kita tuturkan, zikir-zikir yang terus membasahi lidah dan perbuatan yang kita sebutkan, mudah-mudahan ia dapat membina dan memberikan isyarat pengiktirafan kita atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan akhirnya membina kepada kita semangat untuk terus kita meningkatkan ibadah dan amal-amal dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai salah satu di antara ganjaran yang akan diberikan oleh Allah di saat ketika kita bertemu dengannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, malam ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan berkaitan tentang adab-adab mereka yang membawa ataupun menanggung Al-Quranul Karim, di mana kita telah pun bicarakan sebahagian daripada perbincangan berkaitan tentang kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam kitab Allah. Bahkan sentuhan kita terhadap Al-Quranul Karim itu juga sudah memberikan kepada kita kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan perbincangan pada malam ini diambil daripada hadis wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'anu wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Rawahu at-Tirmidzi
wa qala hadithun hasanun gharib. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Maksudnya hadis yang kita sebutkan ini adalah merupakan hadis qudsi. Apa maksud hadis qudsi? Hadis yang di dalamnya ada sebutan ataupun ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, cuma dari sudut kalamnya itu datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sudut ilham, maklumat yang disampaikan daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Man syaghalahu al-Qur'anu, barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, wa zikri, dan mengingatiku. Ini kelebihan bagi mereka yang hidupnya bersama dengan Al-Quran dan hidupnya sentiasa ingat kepada Allah. Ingatan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah ingatan kita terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran? Sebab Al-Quran ini kita tahu dia adalah merupakan kalamullah, ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara dengan Al-Quran, hakikatnya kita sedang berbicara dan berbual dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lantaran daripada itu Allah mengurniakan suatu kelebihan bagi mereka yang hidup dalam tempoh masa kehidupannya itu disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Baik, apa kelebihannya? Barang siapa yang disibukkan olehnya dengan Al-Quran dan juga mengingatiku, berbanding dengan ia meminta kepadaku, an mas'alati, daripada meminta-minta. Manusia dalam hidupnya dia tetap tidak akan ada sifat cukup dengan apa yang dia miliki. Sudah tentu dalam diri kita ini memiliki pelbagai bentuk keinginan dan harapan. Kalau ditanya setiap daripada kita, apakah kita telah puas dengan keinginan yang telah pun kita kecapi sepanjang kerjaya ataupun kehidupan kita? Jawapannya pasti kita akan menyebut belum puas. Sebab apa? Selagi manusia hidup di muka bumi ini, selagi itulah dia akan terus mencari apapun kelebihan-kelebihan ataupun apapun perkara yang belum lagi diperolehi dalam hidup. Sebab itu ada dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani minaz zahab labataghaw thalitha." Kalaulah sekiranya seseorang manusia itu Allah kurniakan kepadanya rezeki dengan dia memiliki wadian, dengan dia memiliki dua buah lembah minaz zahab. Berapa keluasan lembah tersebut tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam hadis itu dalam bentuk yang umum, dalam bentuk nakirah. Maknanya mungkin seluas apa yang diingini ketika itu ada dua buah lembah yang dipenuhi lembah tersebut itu dengan emas. La bataghaw thalitha, nescaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Tak puas dengan apa yang diterima, cari lagi lembah yang ketiga. Dapat yang ketiga, cari lagi lembah yang keempat. Sedangkan satu lembah kalaulah katakan keluasannya mungkin 1 ekar ataupun 1 hektar, maka pada saat yang serupa berapa banyak emas yang diperolehi itu sudah cukup dengan kehidupan. Tapi tetap sahaja manusia tidak memiliki sifat kepuasan yang ada pada dirinya lantaran ia terus mencari. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan kenyang mereka ini illa turab, melainkan apabila tanah itu telah pun memasuki jasadnya ketika itu. Artinya apabila dia bertemu dengan Allah, barulah dia merasai kecukupan apa yang dimahukan saat kehidupannya di muka bumi ini. Maka dalam hal ini Rasulullah mengatakan, ya, dia meminta doa pada Allah, hajat yang diperlukan. Memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon permintaan. Jangan minta pada manusia, tapi utamakan untuk kita meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba aku itu datang dan meminta kepadaku, pasti aku akan berada dekat dengannya. Itu dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Tetapi dalam hadis ini satu keistimewaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbezaan di antara orang yang membaca Al-Quran, sibuknya mengingati Allah dan tidak sempat untuk dia meminta sesuatu yang dia perlukan dalam kehidupannya ketika itu. A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik berbanding dengan apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Subhanallah.
Permintaan ketika itu sudah pun didengari oleh Allah. Oleh kerana kita sibuk tanpa ada masa ataupun tidak mencukupi masa untuk kita meminta ketika itu, padahal kita memiliki keinginan itu sudah pun difahami dan didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lantaran daripada itu, tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, hadis ini menyatakan tentang betapa pentingnya kita menyibukkan diri dengan Al-Quran. Sebagian para ulama mengatakan sibuk dengan Al-Quran bukan hanya sekadar membaca, tapi ia perlu diisi dengan pengamalan daripada intipati yang dibawa di dalam Al-Quranul Karim. Sebabnya Al-Quran itu matlamat utamanya adalah untuk diamalkan, bukan sekadar untuk dibaca. Tetapi apabila dibaca, ia sudah pun mendapat pahala dan anugerah syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang serupa, lantas kita beramal, Allah kurniakan satu kelebihan yang lain dengan Allah mengurniakan sesuatu yang tidak sempat diminta oleh hamba yang disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Wa fadlu kalamillah, dan kelebihan ucapan Allah ataupun Al-Quran itu sendiri. Al-Quran disebut sebagai kalamullah. Artinya kelebihan kalamullah Al-Quran itu berbanding dengan kalam-kalam yang lain, ala sairil kalam, berbanding dengan apapun ucapan, termasuklah ucapan Nabi SAW, itu diumpamakan kelebihannya seumpama kelebihan Allah berbanding dengan makhluknya. Subhanallah. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurus kehidupan, Allah yang mengatur segala perjalanan makhluk yang ada. Begitulah kelebihan kalamullah diumpamakan seakan-akan kelebihan Allah itu berbanding dengan makhluk yang diciptakan. Sudah tentulah bila dibandingkan dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk mengatasi apapun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu wal Qahhar, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha mengatasi dan menguasai atas segala sesuatu. Hadis ini riwayat daripada Imam At-Tirmizi, waqala, dan disebutkan, dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadisun hasan. Hadis ini martabatnya adalah hadisun hasan gharib, ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Ini seakan-akan suatu amaran ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam agar jangan kesampingkan dalam hidupnya itu dengan Al-Quranul Karim. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, waqala hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan lagi sahih. Jadi apa kata daripada Nabi SAW? Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang tiada pada jaufi, pada rongganya, maknanya pada dalam dirinya itu sesuatu daripada Al-Quran, kal baitil kharib, maka ia diumpamakan seumpama rumah yang ditinggalkan, rumah yang rosak, al-muhaddam, artinya rumah tersebut rumah yang terbiar, yang telah penerbut akan isinya ataupun papan-papan lantai dan sebagainya. Itulah dia perumpamaan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Siapa mereka ini? Mereka yang tiada di dalam rongganya ataupun dalam dirinya itu sesuatu daripada Al-Quranul Karim. Jadi maknanya apa dia? Hadis ini nak memberikan gambaran pada diri kita, sekurang-kurangnya hafallah akan Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang dibaca ketika itu diumpamakan sebuah cahaya yang akan dikurniakan oleh Allah, rumah yang sentiasa berada dalam keadaan sentiasa dijaga dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kalau kita melihat ada beberapa hadis tentang kelebihan mereka yang membaca Al-Quran di rumah. Orang yang membaca surah Al-Baqarah di rumah itu diumpamakan mereka yang berjaya mengawal keluarganya ataupun menjauhkan keluarganya itu daripada gangguan-gangguan syaitan. Syaitan tidak akan mendekati pada mana-mana rumah. Tuqra fihi suratul Baqarah, yang dibaca pada rumah tersebut itu akan surah Al-Baqarah. Bahkan surah Al-Baqarah ini adalah merupakan surah yang dapat menepis
segala bentuk sihir-sihir ataupun mungkin dengan perkataan yang lain jampi mentera yang dilakukan oleh para dukun dan sebagainya. Kenapa? Kerana disebutkan akan kelebihan tersebut itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kita membaca ataupun tidak? Soalnya apakah kita ini menghafaz akan ayat-ayat daripada apa yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Maka hadis ini memberikan ingatan pada kita bahawa orang yang tiada sedikit pun daripada Al-Quran yang ada di dalam hati dan juga dirinya itu, maka ia diumpamakan seumpama rumah yang terbiak. Bila sebut sahaja rumah terbiak ini, apa yang akan kita bayangkan? Orang tidak akan memandang rumah tersebut. Tuan-tuan tengok sahajalah rumah-rumah yang telah pun dipenuhi dengan rumput rampai, dengan pokok-pokok yang telah pun tumbuh pada rumah tersebut. Orang tidak akan menilai akan rumah tersebut, bahkan timbul rasa takut untuk duduk di rumah seumpama ini. Bayangkan bagaimana kita yang apabila hatinya itu kosong daripada mengingati Allah, pasti akan dipenuhi dengan segala bentuk pengaruh-pengaruh yang datangnya daripada luar, yang sudah tentu pengaruh utamanya yang pertama datangnya daripada syaitan, dan yang kedua, pengaruh yang kedua itu adalah nafsu yang ada pada diri ini, dan mudah untuk tertarik dan terpengaruh dengan hasutan daripada teman-teman dan rakan-rakan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Kemudian para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, hadis berikutnya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'ani iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, pada hadis ini akan disebutkan, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Bila disebutkan ini? Saat kematiannya, ketika dia telah pun meninggal. Tengok bagaimana tertibnya Imam Nawawi rahimahullah menyusun hadis ini. Pertama, disebut semasa hidupnya di dunia, dan yang kedua, amaran yang disebutkan oleh Nabi SAW di saat Al-Quran itu tidak didampingi dalam hidupnya. Dan kemudian yang ketiga ini, kelebihan mereka yang memiliki Al-Quran, bahkan mereka yang telah pun menghafal Al-Quranul Karim dalam hidup. Dia tidak semestinya dengan menghafal semata-mata, tapi orang yang sentiasa berdamping. Al-Quran sentiasa berada di sisinya, setiap hari buka layan Al-Quran. Itu juga menyamai dengan orang yang menghafaz Al-Quran, walaupun ada kelebihan yang disebut oleh para ulama, mereka yang menghafaz Al-Quran itu lebih baik fi zahril qalbi, di belakang daripada hatinya. Maksudnya pada hatinya itu sentiasa ingat kepada Allah, itu memang sesuatu yang terbaik. Namun tidak semua orang yang mampu untuk menghafaz akan Al-Quranul Karim. Sebab apa? Bila kita bicarakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semasa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, itu menyatakan bilangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seramai 120,000 orang. Daripada bilangan 120,000 orang itu, tidak keseluruhan mereka itu menghafaz akan Al-Quranul Karim, tetapi mereka membaca akan Al-Quranul Karim. Maka sebab itu para ulama mengatakan hafazan Al-Quran itu memainkan peranan yang penting untuk memberikan keberkatan dalam hidup seseorang. Dan dalam hadis ini disebut kelebihan mereka yang bersama dengan Al-Quranul Karim ini. Yuqalu li sahibil Quran, disebut kepada orang yang berdamping dengan Al-Quran. Sahib ini artinya orang yang tidak berpisah. Sahabat Nabi SAW kita sebut dengan nama sahabah. Kenapa kita sebut sahabat Nabi itu dengan nama sahabah? Sedangkan kalimah teman dan rakan ini, sahabat ini kalau dalam bahasa Arab tu banyak. Boleh disebut dengan sahabat itu dengan kalimah sadiq. Kadang-kadang kita jumpa seseorang, kita kata sadiqi, ya. Malak, apa yang kena dengan kau wahai sadiqi, wahai teman. Kadang-kadang kita panggil kawan itu zamil, ya. Zamili, ya zamili, kaif haluk, ya, wahai temanku, apa kabar kamu? Ma'indak, apa yang ada pada kamu. Nah, itu di antara kalimah yang boleh disebutkan. Ataupun kita boleh sebut dengan khalil.
Khalilullah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada gelarannya, dia digelar dengan gelaran Khalilullah. Khalil pun juga kalau diterjemahkan dalam bahasa kita teman juga, tapi kenapa disebut dengan nama sahib? Sahib ini artinya sesuatu yang berdamping dan tidak berpisah. Sahabat Nabi SAW hidup tidak berpisah dengan Nabi SAW. Ketika berpisah sahaja, muka mereka itu akan merasa muram, ya, wajah mereka itu seakan-akan berada dalam keadaan ketakutan dengan wajah yang pucat. Sebab apa? Kerana mereka merasakan hidup bersama Nabi itu hanyalah di dunia, nanti di hari akhirat kelak mereka akan berpisah dan tidak akan bersama dengan Rasulullah yang berada pada kedudukannya yang lebih mengatasi kedudukan mereka semasa berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini disebut dengan nama sahib, dikatakan kepada orang yang berdamping kepada Al-Quran itu, Iqra, waktu ketika berada di akhirat ataupun waktu ketika berada di alam kubur ketika itu, bacalah olehmu. Iqra warki, dan meningkatlah kamu, naiklah kamu pada tingkatan berikutnya. Warattil, dan tingkatkan. Irqa artinya ay irtafi', ya, tingkatkanlah. Warattil, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa maksud baca dengan tartil? Dibaca dalam keadaan bertajwid. Ustaz, saya baca Al-Quran ni 6 tahun saya belajar Al-Quran, tapi sebutan yang saya sebut ni masih lagi tidak betul ni, bagaimana Ustaz? Yang penting kita berusaha. Yang menentukan kita berjaya ataupun tidak Allah. Namun jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usaha kita ini tidak akan dipersia-siakan oleh Allah. Allah menyebut dalam banyak perkara bila kita berusaha akan ada kejayaan. Innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra. Betapa banyak Allah menyebut sesungguhnya bersama dengan setiap kesusahan dan kepayahan itu akan ada kemudahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah menyebut dalam ayat yang lain, di antaranya dalam surah Al-Ankabut, Allah menyebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami akan memberikan panduan dan hidayah untuk melalui jalan-jalan kami. Maknanya ada suatu pemberian dan anugerah kepada mereka yang berusaha. Masih lagi tidak tepat, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Dalam hadis menyebut, dan orang yang membaca Al-Quran sedang dia masih lagi tidak betul bacaannya, baca dalam keadaan merangkak, falahu ajran, baginya itu dia akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia belajar, dan yang kedua, pahala dia berusaha untuk memperbetulkan akan bacaan tersebut. Maka sebab itu para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, peluang yang Allah kurniakan kepada kita ini ambillah dengan sebaik yang mungkin sebelum Allah menutup peluang ini. Tiba-tiba kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak bersedia. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan bertajwid, dengan tepat dari sudut bacaannya. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti mana kamu membaca dalam keadaan tartil semasa kamu berada di dunia. Fa inna manzilatak, kerana sesungguhnya kedudukan kamu itu di akhir ayat yang kamu baca akannya. Mana penghujungnya? Dibacalah dan disambung satu persatu. Baca surah Al-Baqarah, ya sayaqulus sufaha, masuk pada juzuk yang kedua, sambung juzuk yang ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah, masuk kepada juzuk yang keempat, ya, berkaitan dengan harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada juzuk yang kelima, wal muhsanatu minan nisa, masuk kepada juzuk yang keenam, dan seterusnya, disambung dan disambung selagi tidak berhenti. Ketika itu akan terus meningkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, inilah kelebihan yang kita harap dan dambakan, yang mudah-mudahan Allah kurniakan kelebihan seumpama ini ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Daud, Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, wa qala At-Tirmizi, kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah merupakan hadis yang hasan. Hadis ini juga adalah merupakan hadis yang sahih. Wa an Suhail bin Mu'adz an abihi Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'is syams fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza rawahu Abu Daud. Daripada Suhail ibni Muaz, daripada bapanya Muaz radhiyallahu anhu, riwayat daripada hadis. Bila sebut sahaja bapa dia menakalkan apa yang dibaca dan diingat daripada Nabi SAW, dia akan sampaikan kepada anaknya. Ini dikatakan silsilah dalam mengambil hadis Nabi SAW. Dari sudut terjaminnya akan hadis Rasulullah, maka bab tasalsul ataupun riwayat hadis tersebut itu dijaga daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Dan begitulah pentingnya dalam periwayatan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, beliau kata apa dia? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada tasalsul ataupun tidak ada silsilah sambungan periwayatan sesuatu itu, nescaya orang akan berkata dengan apa yang dia mahukan, siapa pun akan berkata dengan apa pun yang diperkatakan, padahal tidak pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi daripada Suhail ibn Muaz ini disebutkan riwayat daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Baca di sini bukan sekadar baca, tapi memahami akan setiap ayat-ayat yang dibaca. Sebab itu penting kita membaca Al-Quran, kita faham. Faham bagaimana? Faham bukan hanya sekadar terjemahan, tapi nak faham Al-Quran, kita perlu memahami ucapan yang disampaikan oleh para ulama untuk menyandarkan sesuatu ayat-ayat yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak tersesat jalan dalam memahami isi kandung daripada Al-Quranul Karim. Seperti mana yang telah pun saya bicarakan dahulu, lahirnya ajaran-ajaran sesat itu berpunca daripada kesalahfahaman mereka dalam memahami Al-Quran. Kenapa boleh begitu? Disebabkan kerana mereka memahami Al-Quran itu tanpa ada guru, tapi mengikut hanya sekadar terjemahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka lahirlah apa yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat umat Islam kita pada hari ini, disebabkan kejahilan mereka untuk tidak mempelajari kefahaman berkaitan dengan Al-Quran melalui guru-guru yang mu'tabar, guru-guru yang mereka ini mempelajari daripada guru-guru sebelum daripada itu. Baik, barang siapa yang membaca dan memahami Al-Quran ini, tak cukup dengan membaca, wa amila bima fi, dikaitkan pula dengan beramal. Al-Quran kalau dibaca cukupkah dari sudut kelebihannya? Ya, dia ada kelebihan. Kita baca Al-Quran, ada syafaat yang Allah berikan, tapi pada saat yang serupa, orang yang membaca Al-Quran dan mereka beramal dengan isi kandung Al-Quran, satu kelebihan yang lain. Seperti mana dalam hadis riwayat daripada Abi Daud ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung apa kelebihannya? Albasallahu walidayhi taja. Nanti pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala memakaikan kedua ayah dan ibunya. Masya Allah. Mungkin kita tak sempat dalam hidup kita ni tuan-tuan nak memberikan suatu jasa yang terbaik kepada ayah dan ibu. Ya, mungkin ustaz, saya sepanjang hidup saya ni saya tidak tahu apa sebenarnya kebaikan yang saya lakukan kepada mereka. Saya dahulu seorang yang nakal mungkin, ataupun banyak perkara-perkara yang menyakiti akan ayah dan ibu. Maka cara nak memperbaiki hal tersebut ini bagaimana? Selain daripada kita memohon istighfar untuk ayah dan ibu kita yang telah pun pergi, kerana istighfar itu juga memainkan peranan dan pengaruh ataupun kesan yang mendalam daripada seorang anak kepada ayahnya. Ini berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyatakan akan ada satu ketika itu seorang lelaki dia berasa pelik. Kenapa dia naik daripada satu tingkat naik kepada tingkat berikutnya? Lantas ketika itu bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata bistighfari waladika lak, dengan sebab anak kamu itu sentiasa memohon ampun untukmu. Jadi sebab
anak itu sentiasa meminta ampun, istighfar kepada Allah agar diampunkan ayah dan juga ibunya, maka itu di antara sebab kedudukan ayah dan ibu itu sentiasa ditingkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suatu kelebihan juga yang perlu diambil perhatian oleh seorang anak itu dengan sentiasa melazimkan bacaan Al-Quranul Karim dan berusaha beramal dengan isi kandung Al-Quran. Kita usahakan dalam diri kita, apa sahaja arahan daripada Allah, kita ambil perhatian dan usahakan untuk kita beramal dalam keadaan prihatin ataupun kita cuba untuk melazimi akan hal-hal tersebut. Dan kemudian kelebihan ini Rasulullah menyebutkan ayah dan ibunya akan dipakaikan dengan tajan, dengan mahkota. Taj ini mahkota, kalau seorang raja kita kata mahkota lah. Jadi ada mahkota yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada ayah dan ibunya pada hari kiamat, dan mahkota tersebut dari sudut cahayanya itu ahsanu min daw'is syam, itu lebih cantik, lebih indah berbanding dengan cahaya matahari. Tuan-tuan, kita tengok matahari pun ya Allah terang benderang, terlalu terang yang sehingga mata kita tidak mampu untuk melihat dalam tempoh masa yang lama, merosakkan mata kita. Sedangkan mahkota yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, lebih indah berbanding dengan cahaya matahari. Fi buyutid dunya, di rumah-rumah di dunia ataupun di dunia itu, fama zannukum billadzi amila bihadza. Kalaulah orang yang membaca dan beramal itu ayahnya dianugerahkan dengan anugerah mahkota yang disediakan oleh Allah, maka agak-agak apa pandangan kamu? Ini satu soalan daripada Nabi SAW. Fama dhannukum, apa yang agak-agak kamu fikirkan dengan orang yang beramal bihadza ay bihadzal Quran, dengan Quran ini. Orang yang beramal sudah tentu ada lagi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kerana Allah telah pun berjanji dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang pelihara. Artinya bila Allah memelihara Al-Quran, Allah juga akan memelihara Ahlul Quran. Kenapa? Kerana Ahlul Quran itu adalah keluarga kepada Allah, ahlullahi wa khassatuh, dalam satu riwayat yang lain. Kerana Ahlul Quran itu adalah ahli keluarga Allah, Ahlul Quran itu adalah tetamu-tetamu VIP kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu juga tuan-tuan, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bi isnadihi, dengan sanadnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyubshir wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini Rasulullah bersabda, bacalah kamu akan Al-Quran, iqra'ul Quran. Berapa banyak? Terpulang kepada kita. Siapa yang mampu untuk membaca satu juzuk, silakan satu juzuk. Siapa yang mampu untuk membaca 2 juzuk, silakan 2 juzuk. Siapa yang mampu untuk menghatam Al-Quranul Karim, silakan. Tidak ditentukan dari sudut bilangan Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan dan memaksa seseorang itu ataupun jiwa seseorang itu melainkan sekadar kemampuan yang ada. Maka kerana itu kita melihat dalam sejarah, kita akan dapati para sahabat ada yang sehari semalam menghatam 30 juzuk Al-Quran. Ada di kalangan mereka yang 3 hari menghatam Al-Quranul Karim. Ada yang seminggu mereka menghatam Al-Quranul Karim dengan bentuk bilangan yang berbeza-beza, disebabkan kerja dan di antara usaha yang mereka lakukan itu pun ada perbezaan-perbezaan yang ada dalam diri mereka. Maka adanya perbezaan. Yang penting baca tak kita akan Al-Quranul Karim. Itu persoalan yang perlu untuk kita letakkan dalam diri ini. Kena timbulkan minat. Seperti mana minatnya kita untuk membaca SMS dahulu, sekarang ni WhatsApp, ya,
Mungkin kita membaca TikTok dan sebagainya, itu setiap hari, hampir setiap saat dan waktu buka. Sebentar, setiap setengah jam buka lagi, setengah jam berikutnya buka lagi. Masya Allah, kenapa kita begitu berminat? Sedangkan belum tentu apa yang kita baca itu memberikan kebaikan kepada kita, bahkan mungkin menambahkan lagi saham dan juga dosa yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah. Contohnya katakan WhatsApp yang datang pada kita, kita bagi jawapan. Ada seseorang bertanya, betul ke cerita ni? Kita berkata betul dan sebagainya. Rupa-rupanya dia merupakan cerita palsu. Kita menambahkan lagi dosa yang kita lakukan. Kata-kata yang kita tuturkan, kita tulis. Tak perasan yang itu merupakan ucapan yang kita tuturkan. Perkara yang tidak baik kita sampaikan, menambahkan lagi dosa. Tapi Al-Quran tidak ada satu pun yang tidak baik. Sebaliknya, apa pun yang kita tuturkan daripada Al-Quran, semuanya akan menambahkan lagi pahala dan kebaikan serta keberkatan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran, tidak akan mengazab, tidak akan memberikan siksaan kepada mana-mana hati yang sedar tentang Al-Quranul Karim. Kita berhenti sebentar. Baik, kita sambung sedikit perbincangan kita pada malam ini. Hadis, sambungan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang membaca akan Al-Quranul Karim, Allah tidak akan mengazab akan mana-mana hati yang wa'a Al-Quran, artinya yang sedar, yang sentiasa mengingati Al-Quran. Di sinilah para ulama mengatakan bahawa orang yang menghafal Al-Quran itu lebih baik berbanding dengan mereka yang membaca Al-Quran. Sebab orang yang menghafal Al-Quran, di saat ketika Al-Quran tidak bersama dengannya, dia dapat mengingati setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di kalangan tuan-tuan mungkin membaca Al-Quran, naib imam membaca surah Al-Mulk, kita tidak memerlukan kepada Al-Quran, bukan tidak mahu untuk melihat, tapi untuk menjadikan hati sentiasa sedar dengan Al-Quran, kita baca mengikut hati rentak yang sentiasa kita ingat daripada ayat tersebut. Maka itu ada kelebihan seperti mana yang disebut dalam hadis ini. Kerana hadis menyebut dan menyatakan tentang persoalan bicara pada hati itu terhadap Al-Quranul Karim. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, kerana sesungguhnya Quran ini adalah hidangan Allah. Dia adalah merupakan ma'dubatullah, merupakan suatu hidangan daripada Allah. Barang siapa yang masuk di dalamnya itu, termasuk di dalamnya, fahuwa amin, maka mereka termasuk orang-orang yang sentiasa berada dalam keadaan aman. Yang mengamankannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabbal Quran, dan barang siapa dalam hidupnya sentiasa mencintai Al-Quran, falyubshir, maka berikanlah olehmu akan berita gembira kepadanya. Bergembiralah mereka yang hidupnya sentiasa bersama dengan Al-Quranul Karim. Sebab itu hadis ini kita jadikan sebagai sandaran dalam hidup kita. Jangan kita kesampingkan tentang Al-Quranul Karim di dalam hidup ini, kerana Al-Quran sentiasa memberikan kepada kita kebaikan, sama ada di dunia, apatah lagi di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya daripada Abdul Hamid, an Abdul Hamid al-Hamani qala sa'altu Sufyan al-Thawri anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Quran. Waktu itu ada seorang daripada anak murid kepada Sayyidina Sufyan al-Thawri, salah seorang ulama at-tabi'in yang cukup terkenal dengan kata-katanya dan cukup terkenal dengan hukum hakamnya. Sebab itu ada sebahagian ulama meletakkan dalam mazhab ni ada mazhab Sufyan al-Thawri, selain daripada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ibn Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, ada satu lagi mazhab yang dikenali dengan nama mazhab Sufyan al-Thawri. Namun begitu, pengikut-pengikut kepada Sayyidina Sufyan al-Thawri, Imam Sufyan al-Thawri radhiyallahu anhu itu tidak meneruskan ataupun tidak menyambung akan penyampaian ilmu-ilmu yang ada, terputus sekadar itu. Akhirnya ilmu yang disampaikan itu terbatas ataupun tidak sampai kepada pengamal ataupun pengikut-pengikutnya berikutnya ketika itu. Jadi satu ketika anak murid kepada beliau bertanya kepada Sufyan al-Thawri tentang seorang lelaki yang dia berjuang di jalan Allah. Apakah lelaki itu lebih disukai oleh Sufyan al-Thawri ataupun seseorang yang membaca akan Al-Quranul Karim?
Wahai Sufyan Ats-Tsauri, tuan guruku, siapa yang kamu lebih suka? Orang yang berjuang yaghzu fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah, ataupun seseorang yang dia hidupnya sentiasa membaca akan Al-Quranul Karim. Berjihad di jalan Allah itu ada kelebihannya, dan membaca Al-Quran juga ada kelebihannya. Lantas Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, yaqra'ul Quran, iaitulah orang yang membaca Al-Quran itu lebih aku sukai. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalangan kamu itu orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajar akan isi kandung daripada Al-Quranul Karim. Orang yang belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian selain daripada dia belajar, dia tidak hanya terhenti sekadar itu, dia menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang apa yang dipelajari itu kepada orang lain. Artinya ilmu seumpama ini adalah ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk dirinya diperolehi, dan yang kedua manfaat yang disampaikan kepada orang lain untuk beramal, juga ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahala tersebut. Sebab itu kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, maka Al-Quran itu, orang yang membaca Al-Quran itu lebih disukai. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, ada suatu hadis yang menarik, walaupun dia merupakan nota kaki, tapi menarik apa yang dibicarakan. Kerana ada disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Hibban dalam hadis sahihnya, silsilah sahihah. Ya, jadi apa kata daripada riwayat tersebut, Rasulullah bersabda, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurul laka fil ardi wa zukhrul laka fis sama. Lazimkanlah olehmu itu dengan membaca Al-Quran, kerana membaca Al-Quran itu adalah merupakan cahaya untukmu di bumi. Orang yang gelap tiba-tiba bercahaya, bukan begitu maksud cahaya yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran di bumi. Bukan itu maksud daripada cahaya tersebut. Tapi maksud daripada cahaya tersebut ini, Allah bantu untuk memberikan hidayah kepadanya. Di saat ketika keinginan yang ada pada dirinya itu cenderung untuk melakukan dosa, dibantu oleh Allah untuk menjauhkan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana dia diberikan cahaya ataupun panduan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memandu dirinya, termasuklah segala pergerakan dalam hidupnya ini Allah pandu agar ia melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup. Ini kelebihan orang yang membaca akan Al-Quran. Wa zuhrul laka fis sama, dan dia akan menjadi simpanan tetap yang akan diberikan oleh Allah untukmu di langit, dengan maksud Allah akan menjadikan setiap bacaan itu dengan saham dan pahala yang akan disediakan ketika mereka ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan berkata-kata, dan Al-Quran juga akan menjadi salah satu benteng yang akan mempertahankannya ketika berada di dalam kubur, ya, seperti mana juga ada disebut dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, inilah di antara beberapa perkara yang sempat untuk kita bincang dan bicarakan. Insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.